Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Bagi yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung. Saudara-saudara, banyak saja isu yang menjadi cerita panas di kalangan rakyat Malaysia. Terutamanya sebelum ini berkaitan dengan isu titah edendum. Dan berkaitan dengan ini, beberapa kepimpinan politik telah membuat pandangan dan kenyataan. Bahkan ada antara pandangan yang panas yaitu daripada bekas kepimpinan UMNO sendiri, Khairy Jamaluddin, yang melibatkan nama Azalina Othman di dalam isu titah edendum ini. Dan pada akhirnya perkara ini membawa kepada laporan polis terhadap Khairy Jamaluddin. Dan pada akhirnya ada yang tertanya-tanya, kalau benar ada kepimpinan UMNO termasuk Azalina Othman yang bersalah, yang terlibat dengan salah laku berkaitan dengan titah edendum yang melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak, tahanan rumah untuk Najib Razak, adakah dengan ini kepimpinan UMNO akan memecat menteri ataupun kepimpinan di dalam UMNO yang terlibat salah laku berkaitan dengan titah edendum? Saudara-saudara, akhirnya Zahid pula dalam satu kenyataan yang mengejutkan ramai. Terima kasih Azalina kerana tolong koordinasi gag order. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menghargai tindakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Azalina Othman yang membantu mengkoordinasi perintah larangan mengulas gag order berkaitan titah edendum terkait Najib Razak. Ini masanya saya ulas. Itu usaha yang dicadangkan oleh Jabatan Peguam Negara dan saya tentunya berterima kasih kepada Menteri Undang-Undang Azalina yang mengkoordinasikannya dengan pejabat Peguam Negara dalam hal ini. Ahmad Zahid mengulas pendirian UMNO berhubung keputusan kerajaan memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah tutup mulut daripada mahkamah bagi melarang mana-mana pihak membincangkan isu berkaitan titah edendum. Azalina sebelum ini dilaporkan berkata, perintah larangan itu tidak sepatutnya dilakukan. Ini katanya kerana isu itu akan dibincangkan semula di Dewan Rakyat ketika persidangan pada bulan Februari. Isnin lalu, Peguam Bela Najib Muhammad Farhan Muhammad Syafi mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, anda rasa apa yang akan berlaku kepada KJ yang telah mengeluarkan kenyataan yang membawa kepada laporan polis terhadap beliau? Saudara-saudara yang saya amat hormati, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan berita berkaitan dengan MCA keluar Barisan Nasional. Adakah dengan ini terdapat wakil rakyat daripada BN akan letak jawatan, akan keluar daripada kerajaan? Dan dari manakah permulaannya timbul berita MCA keluar BN? Saudara-saudara, berkaitan dengan isu tersebut, saya melihat dalam satu maklumat ataupun satu berita, tiada pihak termasuk DAP minta keluarkan MCA daripada Barisan Nasional. Nah, kita nak tahulah dari mana berita, dari mana akar cerita ini yang berkata ataupun memulakan isu MCA keluar BN. Adakah Presiden MCA dan Presiden UMNO sedang dalam pergaduhan? Kalau MCA keluar BN, agak-agak apa yang akan berlaku kepada Barisan Nasional? Apa yang akan berlaku kepada UMNO? Dan apa yang akan berlaku kepada kerajaan? MKT UMNO, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Abdul Rahman Dahlan menolak dakwaan
bahwa terdapat perbincangan untuk mengeluarkan MCA daripada gabungan BN. Rahman menjelaskan bahwa tiada mana-mana parti termasuk DAP yang merupakan sekutu dalam kerajaan gabungan serta pesaing politik lama MCA membuat permintaan sedemikian. Sebagai ahli pengasas kepada BN, saya tidak nampak pun keperluan untuk parti itu keluar daripada gabungan tersebut. Saya pun berfikirlah, DAP pun tiada buat kenyataan bahwa ingin MCA keluar daripada BN. Bahkan keluar daripada kerajaan pun tidak pernah ada kenyataan daripada DAP. Adakah ada persoalan yang timbul kalau MCA keluar kerajaan? Adakah MCA akan menyertai pembangkang? Adakah MCA akan menyertai PN? Ataupun adakah MCA akan menyertai Pakatan Harapan bersama dengan DAP? Itu pun mungkin lucu juga. Dalam artikel ini berkata, setahu saya tidak ada perbincangan dalam UMNO yang mengatakan bahwa MCA perlu dikeluarkan. Jadi saya tidak tahu macam mana cerita ini boleh timbul, katanya. Presiden MCA Wika Siom mendakwa bahwa ada pihak luar yang mencadangkan agar UMNO menyingkirkan MCA daripada BN dan bahwa parti itu kini menunggu keputusan UMNO. Tanpa menamakan mana-mana individu, ahli parlimen air hitam itu turut mendakwa bahwa individu sama sebelum ini pernah menuduh MCA mengkhianati masyarakat Cina kerana hubungannya dengan UMNO. Timbalan Pengerusi UMNO Sabah juga menekankan bahwa peranan MCA dan DAP dalam memperjuangkan hak serta kebajikan masyarakat Cina adalah penting dalam menentukan sokongan mereka. Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kejutan kepada rakyat Malaysia bila isu pembebasan Najib mulai menjadi salah satu cerita yang paling panas di media sosial di seluruh Malaysia. Saudara-saudara yang saya hormati, akhirnya apa yang akan berlaku kepada Najib Razak? Tapi sebelum kita teruskan berkaitan dengan cerita dan berita pengampunan Najib Razak, baru-baru ini saya telah melihat dalam satu artikel yang menyebut nama isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, Rosmah Mansor, terlibat dengan ilmu hitam. Dan pada akhirnya perkara ini telah dinafikan oleh Rosmah sendiri rasanya. Sebab selepas Rosmah Mansor didakwa mengamalkan ilmu hitam, isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak akhirnya menyaman pemegang akaun TikTok bernilai RM 1 juta. Saya pun berfikirlah, kalau benarlah isteri bekas PM Najib Razak yang mengamalkan ilmu hitam, adakah Najib Razak akan menceraikan Rosmah? Kerana perkara itu sudah pasti satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, isteri kepada bekas PM Najib Razak menafikan perkara ini, bahkan telah menyaman pengguna TikTok bernilai RM 1 juta. Saudara-saudara, dalam satu tulisan daripada Syabuddin Husin bertarikh 3 Februari, Najib mohon pengampunan penuh, nasibnya kini diserah kepada kebijaksanaan agung. Bekas PM Najib Razak telah memberi mandat kepada peguamnya untuk mengemukakan pengampunan penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Memaklumkan perkara berkenaan, Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah tersebut merupakan usaha terakhir yang sedang dilakukan oleh bekas Presiden UMNO. Kita melakukan di peringkat perundangan sampai ke peringkat akhir, yaitu judicial review, dan kini melalui lembaga pengampunan yang terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Inilah usaha terakhir sedang kami lakukan.
Dan sebagaimana kenyataan saya keluarkan sebelum ini, kita melakukan satu tindakan supaya Peguam Najib memohon pengampunan penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Najib telah memberi mandat ini kepada peguamnya untuk memohon pengampunan penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Sinar di hujung terowong itu ada, tapi bila ia akan datang tidak diketahui, dan sebab itu pohon perkenaan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Saudara-saudara, baru-baru ini ada NGO yang membuat kenyataan agar Najib tidak layak dibebaskan. Jadi kepada penyokong Najib pula berharap penuh Najib akan dibebaskan bukan esok tapi hari ini. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa apa yang akan berlaku seterusnya? Sila komen di bawah.